Kalaulah Saudi ni tak jumpa minyak, Ustaz, rasanya gerakan ataupun aliran Wahabi ni akan berjaya tak disebarkan ke seluruh dunia? Bagi Ustaz. Tanpa menafikan bahawasanya mereka mempunyai minyak yang ditemui pada tahun 1930 pada era Al-Malik Faisal, Malik Khalid, Al-Malik Saud. Mereka ketika itu mereka mempunyai kekayaan. Ketika itu mereka mempunyai kekayaan dan mereka menghantar pendakwah-pendakwah ke serata dunia, mendanai dan membiayai dan sebagainya. Kalaulah tak ada benda tu dan tak ada modern Wahhabism yang cairkan. Okay. Sebab Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, Raja Mamlakah Al-Arabiah Saudiah, kerajaan Saudi yang ketiga, raja bagi kerajaan yang ketiga, raja pertama bagi kerajaan yang ketiga, yang menggabungkan tauhid mamlakah, yang menggabungkan baru-baru ni hari taksis. Okay. Selain daripada pro Wahabi, saya pun juga pro Saudi, maksudnya meneliti sejarah Saudi. Orang tak baca, kita baca. So betul lah kata Ustaz Andrus, ni bukannya Wahabi yang tu, saya menjiwai benda tu. Saya menjiwai. Masuk ke jiwa. Masuk ke jiwa. Orang saksi. Instagram saya, Facebook saya, Saudi lah ke? Kan? So bila ceritakan benda tu, dia tak ada selain melainkan benar. Abdul Aziz dikatakan mempunyai satu ini dicadangkan oleh pengkaji barat David Omins dalam Qawli Banzil dalam Wahhabism dia. Dia kata Abdul Aziz dia mengumpulkan ulama dan dia kata you need to modify, awak kena bersesuaian dengan dengan keadaan sekarang, dan negara kita ada we have diplomatic ties with negara-negara asing, negara-negara barat. So tone down, kan? Maksudnya perlahankan sedikit. Okay. Dan antara anekdot yang menarik adalah Abdul Rahman Nasir Al-Sa'idi pernah walaupun dia adalah orang yang sedikit mat, maksudnya pertengahan, dia pernah tafsirkan Ya'juj Ma'juj itu adalah orang-orang China, Mongolia. Dan ini tidak disenangi oleh Al-Malik Abdul Aziz. Okay. Malik Abdul Aziz pernah tegur, kata kita ada hubungan ni dengan China. So jangan macam tu. So ulama-ulama lain tulis surat kritik Al-Sa'idi, so Al-Sa'idi tarik balik. So Abdul Aziz adalah orang yang nampak religious, ada Wahabi, tapi dia adalah antara tokoh besar bertanggungjawab memodernkan Al-Wahabi sekarang. Maksudnya Al-Wala' Al-Bara' tu tidak begitu keras seperti first wave of dahulu Abdul Aziz. So tanpa dua ni yang menyebabkan bila cair orang tak nampak yang lama. Bila dah cair orang tak nampak yang lama. Kan orang tak pergi kepada sumber asal. Bila cakap sumber asal, tengok mana tak ada pun. Ada Saudi kacau ke? Kita kata Saudi yang sekarang bukan Saudi yang dulu. Kan? Saudi yang sekarang dah berbeza banyak dah. Kan? Jadi walaupun still lagi ada benda tu, still lagi ada that sejarah. Kan? Jadi nak katanya itulah dua benda. Dana dan juga pencairan yang dilakukan dari semasa ke semasa. Maksudnya kalaulah kita lagakan keilmuan aliran Wahabiyah dengan keilmuan majoriti umat Islam ni, majoriti ulama kita, tanpa dua-dua didanai oleh sesiapa, tanpa ada sokongan politik dari sesiapa, mustahil bukan aliran Wahabiyah ni akan menang, kecuali mendapat jiwa rakyat yang jahil lah. Yang jahil dan kita tak nafikan. Masyarakat sukakan kepada satu benda yang revive dan reform dan simple. Masyarakat suka kepada benda tu. Tapi dalam masa yang sama, majoriti mereka juga tidak suka judgemental. Betul. Tak suka menghukum. Tak suka. Sampaikan Ibn Afaliq dan juga Abdullah bin Abdul Latif. Dia cakap dari risalah dia orang, benda-benda seperti Abdullah bin Daud Az-Zubairi. Dia kata dalam risalah mereka, gerakan ini, gerakan Wahabiyah ini tak boleh dikekang dengan intelektual, dah tak boleh dikekang dengan hujah apa semua, hanya dengan senjata. Sebab apa? Sebab orang yang masuk dalam tu adalah kerana sama ada dua, kerana suka simple atau kerana takut. Kerana takut dia apa-apakan kalau menzahirkan kritikan. Takut dia, sebab setiap yang menzahirkan kritikan semua akan dipandang serong dan dipandang skeptik. Dan akhirnya tengok Osman bin Muammar. Betul. Ya, Osman bin Muammar. Kita begitu jelas. Orang yang kata Osman bin Muammar, mana kamera? Orang yang kata Osman. Orang yang kata Osman tengah-tengah. Orang yang kata Osman bin Muammar khianat. Subhanallah. Ibn Afaliq
berkali-kali tulis surat pujuk Osman bin Muammar. Jangan terpedaya dengan Muhammad ni, jangan terpedaya dengan Muhammad Wahab, jangan terpedaya. Bersiri-siri tulisan Ibn Al-Farid tulis dan kirimkan daripada Al-Ahsa kepada Ibn Muammar di Uyainah. Yang Osman pertahankan Syekh Abdul Wahab berkali-kali. Berkali-kali bertahan. Dan dia tuduh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab, Masya Allah, waktu di Uyainah, dia kahwin dengan maternal aunties, maksudnya makcik kepada Osman bin Muammar, Jauharah binti Abdullah. Jauharah binti Abdullah kahwin. Aina raham? Mana silaturahim? Aina penyiasatan, penelitian atas dakwaan Tri kononnya, atas dakwaan pengkhianatan kononnya. Lepas tu bukannya dia benda yang dia sesali pun. Dia pergi sendiri kepada tu, dia lantik sendiri pengganti Ibn Muammar daripada orang yang bunuh dia. Itu bukannya benda yang alamak kita dah silap, alamak kita dah no, tak ada. Patutnya kalaulah dikatakan dia tidak redha dengan pembunuhan itu atau tidak ada tangan dalam pembunuhan itu, paling tidak pun pembunuh-pembunuh itu dihakimilah. Yes. Tapi dia ambil mereka jadi ahli syura. Dan saya nak point satu benda. Ada satu tokoh yang saya hormati. Dalam satu siri beliau, dakwaan Wahabi dan terorisme. Antara hujah dia kata